Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini ingin saya perkenalkan coach baru untuk Printpreneur DIY Printpreneur Academy School. Untuk coach bahagian design iaitu Tuan Afif Aiman. Okey, boleh cak sekejap kat Tuan Afif Aiman. Okey. Beliau merupakan staff baru di sini, tapi insya-Allah dia akan memberikan impak yang sangat besar untuk mengajar sedikit ataupun mengajar kemahiran berkenaan dengan desain. Tanpa buang masa, jom check it out. Kita tengok macam mana dia mengajar. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afif Aiman. Boleh dikenal sebagai Coach Afif lah. So, kita akan terus belajar mengenai Photoshop dan juga certain software yang lain. Tapi hari ni kita akan fokus sebab kita bagi teaser sikit je. So, fokus pada Photoshop cropping sahaja. Atau kita panggil dekat luar orang panggil edge out. So, boleh tengok ah. So, dekat sini kita akan ada satu gambar yang kita dah pilih, gambar perempuan ni. So, kita akan crop dia, keluarkan, buang background putih ni. And then kita masukkan background baru. Ok, mari kita start cropping. Untuk permulaan cropping, kita akan pilih selection pen tool. Dekat sini kita ada pen tool. Atau shortcutnya kita boleh tekan P lah. So, and then kita akan zoom out orang tersebut hanya dengan sama ada tekan alternate scroll atau control tambah. Itu untuk zoom in lah, sorry. Menggunakan pen tool ni lebih mudah sebab dia dapat mengawal kita punya pergerakan tangan dan jari. Sebab dalam pen tool ni kita boleh buat curve. Kadang-kadang kita nak edge out orang tu, kita memerlukan curve. Bukan tak boleh pakai straight terus lah. Tambah-tambah lagi dalam bentuk yang organik macam orang ni. Kalau bentuk yang geometrik, kita boleh pakai lasso lah. Itu term lain untuk cropping. Edge out perlu boleh fokus sikit. Edge out kita kena ambil dalam sikit, jangan terlampau keluar sebab kita nak crop supaya tak ada. Bila kita crop keluar sedikit, nanti kita akan dapat efek yang macam line putih atau kadang-kadang shape dia tu kita nampak macam mengganggu bila kita letak gambar ni di hadapan gambar lain. Bila kita nak tindih, kita akan nampak gambar lain lah. Dan kita nampak shape kat tepi tu agak mengganggu mata kita untuk melihat. So di sini kita nampak ini tricky sikit. Kita ada rambut kat sini. So untuk case rambut ni, kita crop je yang paling luar. Kita crop macam biasa. Jangan detail sangat sebab rambut ni kita akan pergi ke part yang lain lah. So kita crop macam biasa. So boleh zoom out and then terus crop. Okay, sampai kat bahagian tangan, kita akan zoom balik lah. Macam mana nak buat yang macam tadi tu? Maksud saya macam tadi tu sebab bila kita buat curve, ada satu part ni kita nak matikan dia, kita nak dapatkan straight. So kita kena tekan alternate and then pastikan ada bentuk anak panah, kita tekan. So next movement dia akan pergi straight. Kalau kita tak buat macam tu, dia akan jadi next movement kita curve. So kita nak elakkan benda tu, kita matikan dia, kita terus pergi kat tempat yang kita nak. Dalam penggunaan software Photoshop ni, kita boleh menggunakan secara luas. Lebih-lebih lagi dalam penggunaan untuk editing gambar. So jangan risau kalau gambar kita tu ada jerawat atau gambar tu nampak tak sharp atau gambar tu nampak terlampau blur. Blur tu memang masalah sikit lah, tapi kalau gambar tu nampak gelap atau nampak macam menyedihkan lah, so kita nak print pun rasa macam alah tak cantik ni, outcome dia macam ni. So kita boleh gunakan Photoshop lah untuk enhance gambar tu atau editing. Macam sekarang ni kita nak crop orang tu keluar and then kita nak ambil orang tu masuk dalam design kan. So konsep yang sama, kita guna Photoshop. Okay, sekarang kita dah ada outline yang kita dah cantumkan tadi di ujung dia. So untuk dapatkan dia jadi macam ulat-ulat kecil tu, ulat-ulat kecil tu maksudnya selection lah. So kita ambil selection kat atas ni. So dia akan ada kat sini, sorry. Dia akan keluar box. So kita tekan OK.
So dia akan keluar macam ulat-ulat kecil lah. So kita kena ambil benda tu. Tapi kat sini ada putih. So yang ni kita gunakan cropping biasa je lah, lasso. So ini pantas. So untuk lasso ni, kita tak nak hilang benda ni, kita tekan tambah. Kita kena keluarkan lasso untuk tambah. So itu kena tekan shift lah. So dia akan keluar tambah. So bila kita edit, sama juga macam tadi. Yang ni kita tak boleh buat shaping curve. So kita akan buat straight, tapi kena buat straight hati-hati lah, slow-slow. And then pastikan cropping kita tu masuk ke dalam sedikit, tak terlampau ke dalam, sebab nanti kita akan ada setting untuk subtract dia supaya masuk dalam lagi sikit. Tu pun tak terlampau dalam lah. Dia macam 0.00 mm. Dekat sini main cropping ni kesabaran kena ada tinggi sikit lah. Okay, so kita dah dapat semua yang ulat-ulat dulu. So di sini kita akan ambil select. Kita akan modify dia contract. Contract ni bermaksud line tadi, outline tadi, kita nak masuk dia ke dalam sikit supaya dia tak crop betul-betul atas line yang kita buat tadi. So kita contract by 1 pixel sajalah. Sebelum kita contract tadi, kita kena right click, select inverse. Ok, bila select inverse tu, kita dah pilih orang ni saja. Sebab kalau kita select inverse tadi, kita akan pilih sekali dengan background. Kita ambil background sahaja. So ni kita nak ambil orang, so kita kena select inverse lah. So berbalik pada tadi, kita select, and then kita modify, ambil contract 1 pixel. Ok, lepas tu kita akan pergi ke sini, masking. Kita akan buat masking perempuan ni. Kita tekan sahaja ni. So orang dia automatic akan ada background kat luar macam tu. Background putih dah hilang. Kenapa kita pakai masking? Bila kita buat masking, sebarang perubahan kita boleh ubah di masking layer. Dia ada 2 layer kat sini. Boleh tengok kat sini ada 2 layer. Satu layer orang tadi yang ada background, dan satu lagi layer hanya dengan masking sahaja. So saya patah balik tadi, saya test saya sekali. Kita tekan je masking kat sini, dia akan terus automatic jadi orang yang ada background transparent. So untuk elakkan apa-apa jadi dekat layer ni, kita ambil layer ni, kita copy lagi satu. Hanya drag and drop, dia akan keluar lagi satu, layer kosong copy. So kita tutup mata untuk layer yang kosong ni supaya kita boleh hiddenkan dia. Sebarang perubahan dia tak akan kacau kat atas ni lah. Kita akan select layer kosong yang copy ni. Ok, dekat sini, peranan dia kat sini, kita nak ubah, kita nak edit rambut tadi. Kita nampak macam alamak ada putih-putih kan. So double click dekat layer kosong copy ni, kita terus pergi ke mask edging, mask edge. So dia akan keluar box yang macam ni. So select yang berwarna merah, dia akan keluar original, dia akan keluar macam ni. Tapi kita kena select bahagian merah, overlay, supaya kita senang nak tahu, identify rambut tu dah crop ke belum. So smooth, untuk edge ni saya suggestkan kita ambil edge dia smooth, naikkan dalam 10, and then contrast, itu kita akan buat nanti. So kita hanya tekan OK dahulu. Sorry, jangan tekan OK, tapi terus pergi keluar, dia akan keluar bulat tambah tu. So itu yang kita nak. So kita zoom, control tambah, zoom in, dan kita tekan bahagian background putih tu. So bila kita buat macam tu, boleh dapat lihat rambut tu dah background untuk rambut tu dah hilang, dah kurang. So saya ulang sekali lagi, hanya tekan je. So boleh lihat, dia nampak macam ada area yang kurang merah. Maksudnya area tu kita dah guna untuk buat mask edge untuk rambut tu lah. So dekat sini kita main peranan pula, kita naikkan kontras dia sama ada 10 atau 15. Kita nak tengok rambut tepi tu, kita nak naikkan kontras supaya dia timbul sedikit, dia tak mengganggu. So kat sini saya akan naikkan 15 lah, and then select OK. Bila select OK, boleh lihat kat sini rambut tu dah tak ada background putih, dan hanya ada rambut sahaja kat tepi. Oh sini saya lupa. Kalau macam ni tertinggal, kita masuk balik mask edge, terus sambung je. Ok.
Okay. So bila kita dah dapat macam ni, dah ada orang dia. So orang dia, sekarang kita nak letak background. Pergi je kat Google Image untuk mencari background. Kita drag masuk gambar. Okay, kita ambil gambar ni. Apa yang kita kena buat kat gambar ni, kita zoom out, kita besarkan sedikit supaya dia ikut board kita tadi. Okay, kita dah position macam ni. So gambar ni kat depan, orang dia kat mana? Orang dia kat belakang. So kita nak kedepankan orang tu, kita hanya drag. Dia ada layer kat sini. So kita drag background tadi masuk kat orang tadi. So sekarang ni orang dia kat depan. So bila dah orang dia kat depan, rasa macam kena ke tak kena? Kena ke tak kena? Kalau ada yang rasa tak kena, kita boleh ubah setting dia kat sini. Untuk ubah setting dia dengan lebih lanjut, supaya nampak matching dengan bahagian belakang tu, kita akan ke kelas yang seterusnya nantilah. So sampai setakat ni saja untuk bahagian cropping dengan mask edge orang, edge out. So terima kasih. Itu. Okey. Okey, rasa jelas tak? Senang tak apa yang mudah tak difahami apa yang diajar oleh Tuan Afif Aiman sebentar tadi? Kalau anda rasa nak tahu lebih lanjut bagaimana cara edit foto dengan lebih mudah dan senang difahami, jom join kelas Dipas dengan segera. Okey, itu sahaja. Bye-bye.